والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, dan bagi memberkati majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Baik. Sebelum pada ni kita dah bincangkan beberapa adab-adab ketika kita membuang air kecil dan adab ketika kita membuang air besar. Dan malam ni kita masuk di dalam satu perkara sunat, termasuk beristibra' dengan berdehem dan mengurut di bawah alat sulit bagi lelaki. Baik. Malam ni kita akan tengok beberapa benda berkaitan dengan istibra'. Istibra' ni adalah perkara yang disunatkan selepas kita ni buang air kecil, terutama bagi lelaki. Macam saya cerita kat tuan-tuan, laki ni lepas dia kencing tu, dia punya saluran kencing dia tu, dia macam pipe PVC, dia panjang. Kencing tu dia jalan dalam saluran, baru dia keluar. Bila kencing tu dah keluar habis, dia akan ada lagi belen-belen kencing di dalam tu. Macam ayak ni lah. Sekali kata ayak ni kencing pula. Bukan ayak apa-apalah kalau kita minum ayak dalam gelas kan. Kita minum ayak tu habis, kita letak cawan tu. Lebih kurang 12 saat, ayak semua, belen-belen ayak di permukaan kaca tadi tu, cawan tadi tu, dia akan turun. Ada lebih kurang 2-13 titik, ada lagi sikit. Padahal tadi dah habis dah kencing, dia ada lagi. Sebab apa? Sebab dia ada belen dekat dinding-dinding kencing tadi tu. Jadi untuk memastikan air kencing tu dia keluar habis, dia tak tinggal belen di dalam alat kelamin atau dalam tempat kencing kita ni, maka disunatkan kita ni istibra'. Istibra' ni kita berdehem atau kuatlah pula batuk contoh, aku mikrofon dekat apa sendiri batuk lah, kencing sendiri, sundri kencing, sundri batuk tu macam tu ke macam tu ke. Jadi bila ada sedikit batuk dan berdehem tu, belen-belen yang tadi tu dia akan main dekat ujung dan kita boleh buat keluar dia balik. Katalah berdehem pun tak bergerak, jenis kencing ketegak, kena buat apa? Kena urut, kena boleh buang daripada bawah tu, tekan ke bawah tu, bagi dia main ke ujung, kemudian berdehem dan istibra' supaya dia keluar habis. Sebab apa nak bagi keluar habis? Kerana takut dia keluar masa kita sujud, masa kita rukuk. Kerana makin lama kita makin berumur, dia punya keupayaan dalam badan kita ni semua, dia makin lama makin kurang lah. Dulu boleh tak masa kita tingkatan 5 lari 100 meter? Boleh. Saya dapat nombor 2 Ustaz. Bagus. 4 kali 100 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kalau kita suruh lari 100 meter, maksud dia apa? Maksud dia kena panggil skuad jenazah Masjid Bayan Lepas. Terus jadi arwah wabillahi taufiq wal hidayah. Sebab awak lari sampai meninggal. Sebab saya penat Ustaz, tak boleh lari lama, tak boleh jalan lama, jadi kena pakai pump. Lift rosak, saya naik sampai tingkat 3, tingkat 4 pun saya 2 kali duduk di lift lah. Duduk di tangga, siap duduk, siap sila. 2 hari baru sampai tingkat 4. Lamanya tu. Sebab tenaga tak sama, semua tak sama.
Dulu masa kita kecil-kecil, kita pergi kencing senang tandai. Cuek kencing sat habis. Tapi makin lama kita berumur, kita pergi tandai, kencingnya bukan buat besar. Dia makin lama. Air tu dia nak keluar tu pelan. Saluran tu pun dia tak laju sangat lah. Tak ada lumut ke apa-apa kiri kanan tu dia nak keluar tadi lambat ke tu. Jadi kencing kadang-kadang tak keluar habis. Kadang-kadang kencing tu dia jadi tak habis. Jadi sebab apa tak habis pun baik-baik kat dia? Sebab kalau setitik kencing tu keluar masa kita rukuk, dua benda akan jadi masalah. Satu, wuduk kita batal. Kerana khuruju syai' min sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Setitik je keluar, maka wuduk batal. Bila wuduk batal, automatik sembahyang kita batal. Dan satu lagi masalah, kalau kencing tadi terkena dekat pakaian kita, maka pakaian tu tak sah untuk bawa sembahyang. Kena tukar pakaian, kena turun balik, kena ambil air sembahyang, baru boleh sembahyang balik. Maka proses tu dia rumit. Ada setengah orang dia jadi bila kencing tak lawan, dia jadi riman, dia jadi malas, dia malas kencing terus. Dia bukan malas kencing, biar Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setitik Tuhan takkan nak berkira pun. Nanti main buah kira tu pula. Tak boleh gitu. Sebab ni hukum hakam, kita kena ambil berat lah dan ambil jaga betul. Saya pernah cerita ke tak pernah cerita tak tahulah. Kencing ni kalau boleh menyebabkan dia jadi tak lawas, ialah sebab pertama kita suka tahan kencing. Perangai tu perangai tak baik dan tak bagus. Tambah kalau tuan-tuan bukan orang Pulau Pinang, masa cuti-cuti ni tuan-tuan nak masuk dalam Pulau Pinang, abang siap-siap kat member kita Jambatan Pulau Pinang, hang nak masuk, hang nak seronok, nak tangkap gambar apa semua tepi jalan tu, habis kencing siap-siap. Yang tu yang paling penting sekali kat muka bumi. Ada satu lori gula tu balik ya, ada seorang jadi apa ke, dia jam sekejap lagi, jadi tak ketahuan dah. Jadi kencing siap-siap. Dia kata tak apalah, pergi kencing kat Masjid Sungai Tiram lah. Jangan, hang tak tahu flyover tu ada lori aksiden ke apa ke, motor aksiden pagi-pagi ke tu, jadi jam dah, keluar sini jam dah. Jangan tahan nak buang yang kecil. Turun dari kereta, nak naik lift lambat sangat, main surau, pergi tandai lalu siap-siap. Pergi kat swimming pool, pergi tandai siap-siap. Sat lagi, lama-lama kita duk tahan tu, menyebabkan kipas dalam tu dia tak fungsi lah. Kipas tu dia tak ada, logon lain tak ada jual, lama hari pun tak ada. Ambil klinik pakar KPJ Perda ke apa ke, doktor tu kata lu pergi balik lah. Dia kata aku pun ada satu ya, jual kat aku nak buat apa. Dia tak nak jual. Jadi itu spare part tak ada, kereta lain tak ada spare part, atau bahagian tu tak ada spare part. Buah pinggang pun boleh cari orang, dia boleh bagi kat hang. Hatu tak ada orang nak. Setakat ni tak ada lagi lah siapa yang nak derma, tak ada. Jadi jaga pergi elok lah. Ya abang lah, kalau kencing jangan lajukan kencing tu. Kencing keluar berapa kilometer sejam? 20 kilometer. Jangan top speed, dia keluar 20, sengaja bagi jadi 60. Wih, bagi kencing laju. Jangan, kipas dia jahanam. Macam mana dia nak keluar dengan jalan yang paling tenang, bagi dia keluar. Itu adalah panggilan semula jadi, nature's call. Itu hang tak boleh tahan, hang tak boleh lepas terlalu laju. Jangan tahan dengan mengejut. Jangan tahan dengan mengejut. Masa kencing jangan duk fire. Dia tengok semut, dia fire kencing. So dia fire cit, fire lipat. Tu semua mental. Ada air gaduh dengan kencing. Hang kencing elok, hang balik. Tak cari pasal dengan semut, binatang, kala jengki semua cari pasal. Letak di situ. Dan jangan kita berhenti kencing tu tiba-tiba. Tengah kencing, dia tengah laju tu, malah lah aku kencing, pakai selang balik rumah. Jangan. Dia rosak tu. Kencing, balik kencing. Ingat tak Nabi SAW marah? Nabi tak bagi marah Arab Badui yang kencing dalam masjid. Sebab dia tengah kencing, sahabat marah. Sahabat kata apa? Dia ni kencing dalam masjid. Kalau orang Pulau Pinang, kami nak pergi haria dia 3 suku maut, bawa kami 3-2. Nabi kata jangan pukul dia, biar dia kencing habis,
baru kau hampa pergi habang kat dia. Kerana dua sebab. Satu, kencing akan jadi berselerak semua kawasan. Elok-elok dia kencing kawasan tu je, senang nak basuh, maka apa jadi? Kena pergi cuci pula satu masjid sebab dia dah kencing kat satu masjid dah. Dan nombor dua, dia tidak baik untuk kesihatan lelaki, tiba-tiba berhenti kencing tanpa sebab macam tu. Jadi istibrak ni maknanya kita nak keluarkan kencing tu semua elok-elok. Dan saya bagi tahu dekat tuan-tuan, orang yang ada masalah kesihatan, setiap kali dia semayang, pahala dia lebih daripada orang yang tak ada masalah kesihatan. Sekali lagi saya ulang, orang yang susah untuk semayang, dia kena 1:30 azan, 1:10 dia kena pergi kencing dah. Takut sekali dia tak lawan, sekali 1:20 dia keluar balik kencing. Pakai dah kain kena tukar dengan kain lain pula. Sekali tak boleh yang tu, sekali tak boleh yang ni, dia tak boleh cepat-cepat pergi tandas. Dulu dia boleh, sekarang dia main berumur tu dia tak boleh dah. Tapi dia usaha juga bangkit awal semayang, usaha nak mai salin kain, turun mai semayang. Semua tu dikira oleh Allah dan pahala dia lebih daripada orang yang biasa. Dia sakit, dia nak juga semayang. Dia tak beban dengan Allah. Apa ni aku duduk semayang pada muda, Tuhan bagi aku sakit pula, tak payah semayang lah. Orang macam ni, dia ketinggalan pahala yang sangat banyak. Macam tuan-tuan nak pergi semayang lah. Kita pergi semayang kat masjid, contoh Jumaat ke apa-apa. Kalau hari biasa tak apa, kena hari hujan lah. Turun dah hujan, naik atas, ambil baju hujan ke, ambil payung ke, pegang jalan pergi, sampai basah kat belakang. Adalah benda-benda tu, kereta pula lalu, percik pula ayam kita pula. Semua tu kesusahan kita nak pergi semayang, nak buat ibadat, nak buat benda baik, akan dikira oleh Allah SWT atas nama kebaikan. Jadi kita ada kencing tak lawan, kita bukan sengaja bagi kencing tak lawan, biarlah aku dapat pahala lebih sikit, biar aku sakit, nanti aku dapat pahala lebih. Pahala boleh cari ikut lain. Cuma kalau Allah uji hang dengan kesihatan, hang still nak semayang juga, maka dapat pahala. Dalil dia, Nabi SAW sebut, siapa baca Quran wa huwa syaqun alaih, dan dia rasa berat, susah, payah nak baca Quran, wa ta'u bihi, dan dia baca dalam keadaan yang terketar-ketar, terketak-ketak baca tu macam merangkak-rangkak, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Satu, usaha dia nak baca. Satu lagi, dia tak boleh pun, dia nak juga usaha supaya baca. Allah hargai kesungguhan dia, Allah bagi pahala pada dia. Baik, keterangan sunat, hukum istibrak yang kita tadi, yang kita berdehem, kita urut tu, hukum dia apa? Ada 2 lah. Tengok orang. Sunat jika air kencing akan berhenti jika istibrak. Wajib jika kuat sangkaan air kencing tidak akan berhenti melainkan dengan istibrak. Kalau kencing dia semua dah habis dah semua, tak ada apa pun, tak ada apa meleleh pun, tapi dia buat juga istibrak tu, kod-kod ada, kod-kod ada lagi, dia boleh keluar, hukum dia sunat. Tapi kalau hang tak buat, memang dia akan keluar sekali masa hang sujud. Maknanya benda tu duk ada, dia tak akan hilang selagi hang tak istibrak. Baru dia akan keluar habis, maka istibrak jadi wajib. Jadi semua orang tak sama hukum dia. Boleh jadi saya sunat, boleh jadi saya wajib. Tuan-tuan tahu, kita tahu masalah kesihatan kita sendiri, jadi kita tahu nak istibrak tu tak istibrak. Cuma kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita wajib, kita mesti buat. Macam tu permasalahan. Kata Imam Abu Ishaq Shirazi dalam Tanbih, kata Imam Nawawi dalam Muhazzab, bahawa tidak menyingsing pakaian sebelum dekat dengan tanah atau tempat buang air adalah sunat menurut ittifaq ulama. Bila kita nak pergi tandas, maka janganlah kita ni selak pakaian awal. Selak pakaian awal. Ada setengah-setengah tempat di kampung, masjid, tandas kat belah belakang. Dia keluar daripada tempat muslimat belakang tu nak pergi tandas, keluar tu dia angkat dah. Dia tak sampai lagi kat surau tu, kat tandas dia angkat dah, macam nasi gandak lah, nasi merah, hak tebak orang jalan tu. Hang nak menyingsing hang punya pakaian tu boleh tak? Boleh. Di mana? Di dalam tandas. Masuk dulu, tutup, baru buka.
Jangan tak berjalan, tarik dah sampai nampak lah, seluar kecil tu nampak lah pi je. Yang tu nama dia buka aurat tu. Banyak kadang-kadang kita tengok pakcik-pakcik naik motor kan, pakai kopiah, baju Melayu semua cantik elok, kain atas sikit pada seluar pendek aku tu, dia angkat aku tu. Bila Haji, aku isap dia tu. Aurat tu. Dia biar semua orang sama dia tu. Bukan masalah sama Haji, aurat tu kena tutup lah. Kaki pun nampak macam menakutkan juga. Tutup kaki hang tu sampai masjid. Dia kalau kita yalah, walaupun kita berumur ke tak berumur ke, bukan orang nak tengok ke tak, dia adalah hukum syarak daripada pusat sampai lutut. Dia tu kena jaga gila lah. Kena mudah kan. Dia kalau muda-muda duk jaga, insya-Allah tak berumur kita jaga juga kan. Kalau muda-muda pun jogging seluar pendek, pembek isteri balik kerja pun pakai seluar pendek, pembek anak balik sekolah seluar pendek. Gym kita ada aku insya-Allah kan. Gym pun seluar pendek. Hatu jadi payah 3 tahun tak apa seluar pendek. Ni 35. Balik awal seluar pendek tu. Bawah sikit je tak apa pada lutut. Haram jima setelah buang air kecil tanpa istinja, atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu kerana masih ada najis di kemaluan jika dia berjima. Jadi kita, kalau nak bersama dengan isteri berjima, sejuru selepas kencing mesti basuh dulu. Jangan biarkan ada lagi sisa-sisa belen najis tu. Tu kena hati-hati juga, kerana dia melibatkan najis dan dia mungkin melibatkan kesihatan dan sebagainya. Maka Islam dia nak kalau boleh bersih. Kemudian termasuk dalam amalan fitrah, bersiwak dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi dianjurkan ketika hendak berwudu, solat, adapun sunat ketika solat maupun sunat, ketika hendak ihram, Quran, baca hadis, berzikir, ketika gigi menjadi kuning, masuk rumah, bangun tidur, ketika hendak tidur, dan ketika bau mulut berubah. Jadi di samping pada kita ni pi tandai, basuh elok-elok, sebahagian dari kebersihan, ada satu lagi benda yang nama dia termasuk dalam fitrah amalan bersih, ialah bersiwak. Yang paling bagus dan hebat sekali adalah kita ada kayu sugi kat kita, kat rumah tu. Kayu sugi tu beli di mana Ustaz? Beli di ceramah-ceramah ada. Tak ada, beli online pun ada. Dia hantar main kat kita tu. Orang balik Mekah, orang balik Madinah ke ada. Miswak tu bagi ada kat rumah. Kerana miswak tu dia adalah sebahagian daripada sunnah-sunnah yang mahjurah, yang semakin lama semakin orang tinggal dah sekarang ni. Orang tak ambil berat dah untuk mengamalkan kayu sugi. Tengok jemaah dakwah tu ramai daripada guna kayu sugi tu, dia pasal guna nak ambil wudu. Itu sunnah yang Nabi jarang tinggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayu sugi tu dia bila kita gosok tu dia akan buang gelema kita. Kita betul-betul rajin guna miswak. Kalau kita gosok di bahagian geraham di dalam tu, gosok, kita akan rasa nak muntah dan dia akan keluar gelema yang pekat daripada badan kita. Dia akan membersihkan suara kita. Dia akan menghilangkan gelema dekat hidung kita. Dia akan memutihkan gigi kita. Dan dia akan banyaklah 10 kelebihan menggunakan kayu miswak dan kayu sugi ni. Kalau boleh jangan kita tak pernah guna. Boleh tak kami guna berus gigi? Berus gigi pilihan yang kedua dan ketiga lah. Boleh juga, tapi afdalnya guna kayu miswak macam tu. Di mana nak guna? Maksudnya kebersihan mulut dan kebersihan gigi tu adalah sebahagian daripada tuntutan syarak. Tuan-tuan ingatlah kita kena pernah bawa mai doktor gigi mai kat surau kita ni.
Doktor gigi tu dia bawa gigi macam Ipin dan Upin. Orang kata, apa Ustaz? Kami besar lah, Ustaz bawa Ipin dan Upin main surau buat apa? Yalah, saya kata di samping ceramah, gigi pun kena jaga kok. Kerana gigi pun Islam juga. Islam kok mana? Nak baca huruf Al-Quran tu kena ada gigi yang elok kok. Gigi yang semua tak ada, terabang ayat liok muka tok guru tu, payah juga. Inna a'tainakal kautsar. Gigi kena ada. Bawah boleh sebut tha dengan betul. Tha tak sama dengan sa. Sa tak sama dengan sya. Tha, sa, sya. Tha ni dia mesti keluar pada lidah. Zal dia mesti keluar pada lidah. Siratal ladzi. Siapa baca siratal lazi? Bungkui Fatihah dia. Tak boleh baca lazi. Dia bukan lazi, dia lari. Kena ada gigi. Panggil main doktor gigi, dia ajar. Dia tunjuk slide kat kita macam mana miswak tu memain peranan untuk membentuk gusi yang kuat, untuk membentuk gigi yang hebat. Dia main tunjuk kita slide apa semua tu lah. Doktor gigi main kat kita. Kemudian Semayang sunat, semayang fardu, berihram, baca Quran, baca hadis. Ketika gigi jadi kuning, masuk ke rumah, bangun tidur, dan ketika hendak tidur, dan ketika bau mulut telah berubah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, apa kalau orang tanya teka-teki, apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi, amalan sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW beberapa saat sebelum meninggal dunia? Nabi buat apa? Nabi bersiwak gigi. Orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, Nabi SAW mula sekali Nabi masuk rumah je, Nabi buat apa? Nabi akan ambil kayu sugi dia, Nabi masuk rumah, sambil bagi salam, Nabi akan miswak gigi Nabi SAW. Dan masa Nabi nak meninggal dunia, kata Aisyah, Nabi tidur dekat ribaan aku. Aku letak Nabi straight macam tu, aku pegang. Kemudian adik aku Abdul Rahman masuk dan di tangan dia ada miswak. Nabi dalam keadaan letih, Nabi kata aku nak kayu sugi tu. Aisyah ambil, Aisyah gigit, lembutkan dia, kemudian bagi. Nabi miswak gigi, dengan keadaan miswak tu Nabi pegang, Nabi angkat tangan tinggi, terlepas kayu siwak tu, Nabi angkat tangan tinggi. Nabi SAW kata, ila rafiqil a'la, berpindah pada teman yang agung dan tinggi, berpindah pada teman yang agung dan tinggi. Jatuh miswak Nabi dan Nabi meninggal dunia. Maknanya Nabi sangat ambil berat dengan kayu sugi. Saya ada tengok dekat video pendek-pendek macam tu, dekat UK, dekat Perancis, dekat bahagian berus gigi, dia jual kayu miswak. Tapi kayu miswak dia buat dalam packaging cantik, dalam botol yang untuk marketing cantiknya lah. Maksudnya orang-orang putih tu dah mula sedar dah tentang kelebihan kayu-kayu sugi ni. Mereka pun mula buat dah. Dulu ramai non-Muslim yang dia tak berkhatan, tapi bila tahu kelebihan khatan tu, buang najis, dia baik untuk kesihatan dan sebagainya, ramai rakan-rakan kita yang non-Muslim juga memilih untuk bersunat dan berkhatan, kerana dia adalah sebahagian daripada kebersihan amalan fitrah. Kemudian memakai minyak wangi sekali-sekala. Dan minyak wangi itu ialah yang wangi lah, yang semua orang wangi lah, bukan hang seorang yang wangi. Pakai mana kau tak tahu yang Afrika yang minyak wangi ke apa, kayu ud ke apa ke, Madras ke Sri Lanka tak tahu dia pakai ni. Jadi bengong kita duduk tepi dia 4 rakaat sembahyang, jadi mesti tak apa betul otak kita. Jangan menggunakan celak dengan bilangan ganjil, iaitu 3 pada mata kanan dan 3 pada mata kiri. Celak juga sebahagian daripada amalan sunnah baginda Nabi SAW. Sebelum tidur,
Nabi akan buh 3 kali. Bukan celak ada celak pensel hak beli dekat online tu kan. Celak yang balik Mekah, celak daripada batu ismit hak bubuh tu, dia akan jadi sejuk mata kita tu. Itu bagus. Dia sebahagian daripada ubat untuk mata kita. Celak hak biasa pakai tu dia dapatlah ganjaran, tapi kelebihan yang original tak dapatlah. Sekadar biasa macam tu je. Jadi pakai dalam keadaan ganjil. Menggunting misai dan memotong kuku, dia termasuk. Misai gunting boleh, cukur boleh. Janji misai kita tu boleh simpan tak? Boleh. Apa syarat simpan misai? Jangan terlebih panjang daripada bibir tu. Kalau lebih, ambil gunting, potong. Walaupun hang sastrawan negara, contohlah panjang sangat. Kalau panjang sangat lah, tuan minum air kan, dia akan lekat. Tengok ais limau, tengok ais limau dia tak lekat. Dia tarik susu kan, dia lekat gitu. Dia tebal, dia banyak. Itu boleh simpan, tapi jangan lebih daripada paras bibir kita. Simpan tak apa. Malah lah ustaz, saya sagi terpanjang, sagi terpendek, saya tebal semua. Boleh, tak ada masalah. Dan memotong kuku. Kuku kita tu janganlah biar panjang ni. Banyak orang saya tengok orang suruh simpan panjang ni. Kuku. Tak tahu sebab apa. Dulu Amoy kedai handset dia suka simpan. Sebab apa? Sebab dia nak korek buka bateri. Bila? 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011. Amoy semua simpan kuku panjang. Dengan dia tu duduk kedai Cina, kedai telefon mesti dia simpan kuku panjang. Sekarang tak ada lah kuku panjang. Sebab bateri pun tanam kat dalam lah. Anak buka memang kena pergi kedai spesifik repair tu saja, tak boleh lah. Jadi yang simpan kuku panjang buat apa? Tak ada kena-mena. Nabi larang jangan simpan kuku terlalu panjang. Kuku ni dia sama dengan ni, sama dengan jari kita ni kan. Sama tu nama dia harus simpan. Kalau kita simpan bawah pada tahap kuku tu sikit tu, hukum dia sunat. Kalau kita biar panjang sikit pada kuku kita tu, dia panjang sikit, nama dia makruh. Nampak putih tu makruh. Kalau dia panjang macam ni, hukum dia haram. Walaupun satu. Boleh simpan kuku panjang? Boleh. Bila? Masa perang dengan Israel, contoh. Macam Mat Kilau, contoh. Dia lawan dengan geng Inggeris dan British. Dalam perang, dia ada kitab lain. Kitab kita tak pakai. Kitab lain. Kitab apa? Perang. Al-Harbu Khidam. Perang ni dia banyak muslihat. Jadi kuku boleh simpan panjang. Abu Andi tu main buat jual, zerak betul. Boleh. Di dalam Islam diizinkan. Kerana siapa suruh perang? Allah dan Rasul yang suruh perang. Sebab nak jaga Islam, nak jaga negara daripada musuh. Dia main tembak, dia rosakkan keluarga, dia rosakkan masyarakat, ambil hasil galian bumi, tanah semua dia rapat. Geng-geng ni kita cakap sekali simpan kuku panjang, boleh. Dalam peperangan boleh color rambut dengan color hitam. Sekarang kita ada beruban. Tepi ni saya ada uban. Contoh uban, kepala, janggut semua beruban. Dalam perang kita boleh beli satu pewarna color hitam, pewarna style sikit gitu. Baru nampak geng-geng perang ni semua geng muda 35, 37. Hak mai semua kalau toba kalau mai, tok ayah kalau mai, dia lepas hamster 2 ekor, 14 orang meninggal. Kejut. Jadi perang gitu. Mereka tengok pada jauh, woi boleh tahan mereka ni, geng perang ni semua, geng-geng muda-muda ni semua main ni.
Rambut semua hitam berkilat-kilat kan ni, premiumnya hitam ni, tak berani main dekat. Jadi dia pun takut juga. Kalau dia tengok semua, alamak, semua Tok Wan ni main, tak apa, jangan takut. Tok Wan, kita buat PA system dia humming sikit, 4 orang ni kan, yang tu kan. Tak jadi. Perang tak apa. Hari biasa tak boleh colour hitam. Hari biasa, tuan-tuan tengok dalam TV kan, ada dia tu yang buat produk tu, dia buat gambar, dia tu colour hitam. Rambut kita boleh colour dengan inai, tetapi bukan colour hitam. Hitam tak boleh colour. Uban itu tidak menjadi masalah. Uban peringatan. Kata kita makin lama makin jadi orang yang berumur, dekat dengan Allah, so dekat dengan Islam. Uban bagus. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Membaca surah Hud dengan memerhatikan surah tersebut menyebabkan aku ni jadi beruban, kata Nabi SAW. Nabi nak meninggal ada berapa uban? 21 uban dekat rambut dan kepala Nabi, ada 21. Hebat Nabi. Uban dia orang kira. Cuba tanya isteri kita ada berapa uban. Isteri kita tahu, dia kata biar berapa uban mati minta apa semua. Dia kacau aku hari tu. Nabi orang kira, pemimpin yang hebat. Orang kira uban dia ada berapa. Jadi kuku kaki atau kuku tangan janganlah biar terlalu panjang. Cari anak kita atau kita, tambah-tambah kalau kotor, wudu jadi tak sah, mandi wajib jadi tak sah. Saja panjang tu pun dilarang di dalam syarak. Mencabut bulu ketiak dan memotong bulu-bulu di kemaluan. Ni semua tuan-tuan, benda-benda kebersihan normal yang biasa, yang orang pun tak tahu. Bulu ketiak siapa panjang siapa pun tak tahu. Isteri kita yang tahu bulu ketiak kita panjang ke tak. Dengan anak kita tahu, kita duduk rumah baju tak pakai, anak kita dia tahu bulu ketiak kita panjang ke tak. Orang lain tak tahu. Tapi Islam ni dia ajar semua ni luar dalam bersih. Maksudnya penampilan luar, misalnya terlalu panjang sangat, comot muka aku tu, ketiak ni orang tak tahu. Tapi Islam ajar kita hang jaga bagi elok. Oh, walaupun orang tak nampak, itu kebersihan diri sendiri, mesti kena jaga. Bulu ari-ari sekitar kemaluan. Seminggu sekali hari Jumaat sebelum pergi sembahyang, atau Khamis malam Jumaat dah masuk Jumaat dah, kita bersihkan cukur mana-mana nak buang. Jangan ikut trend anak-anak muda di Korea. Dulu satu ketika lu suka simpan sampai bulu ketiak banyak, dia hebat. Jadi bila naik dekat kereta api bawah tanah tu, naik metro tu, jadi mereka macam sengaja lah pakai t-shirt pendek gitu, tunjuk bulu ketiak 18 kilo. Banyak gitu. Jadi bulu ketiak yang banyak, satu kemegahan. Tu gila lah mana. Tu benda yang tak bersih. Jadi Nabi tak mahu macam tu. Bulu kemaluan kita pun bukan orang lain tahu, siapa pun tak tahu, tapi kita kena jaga kebersihan. Jarang kita jumpa member kita, Assalamualaikum sihat ke, main tengok bulu kemaluan sikit, lama tak tengok. Dia tak apa hang gila tak tengok ni. Dia tak tengok. Assalamualaikum sihat ke? Sihat alhamdulillah. Boleh aku tengok bulu ketiak hang? Cak hang apa? Syagam. Pelik tengok bulu ketiak orang tu. Tapi Islam ajak kita suruh jaga elok-elok. Sikat rambut. Kalau ada rambut lah, boleh sikat. Rambut orang lelaki nak simpan boleh. Kalau dia nak potong botak style dia pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia jangan kata botak tu sunnah. Yang tu tak kena. Kerana kalau kita baca dalam kitab Syama'il, ada bab berkaitan dengan rambut Nabi,
ada bab berkaitan macam mana Nabi sikat rambut, ada bab bagaimana Nabi inaikan rambut, Nabi minyakkan rambut. Maknanya bab rambut ni ada 3-4 cerita bab berkaitan dengan rambut. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang yang ada rambut. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang ada rambut, maka sikatlah elok-elok rambut dia bagi elok. Ketika anak-anak Saidina Ja'far radhiyallahu anhu yang mati syahid dalam perang Mu'tah, ketika Nabi SAW pergi tengok anak-anak dia kecil-kecil lagi, dalam 5-6 tahun, budak kecil macam tu, dan dalam keadaan rambut dia pun terlalu panjang. Dalam hadis kata macam burung yang baru menetas daripada telur. Maknanya burung menetas daripada telur tu macam mana? Rambut dia jadi serabai gitu, bulu dia. Nabi tengok anak-anak Saidina Ja'far, bapak dia dah mati syahid, tinggal mak seorang, tak ada nak urus rambut anak-anak. Nabi panggil sahabat halak. Halak tu yang potong rambut bagi botak tu, Nabi kata botakkan rambut dia ni. Sebab budak-budak dia susah nak urus, bapak pula dah meninggal mati syahid, jadi botak tu dia lebih urusan. Bukan bermakna kita berkekalan dengan botak tu adalah arahan daripada Nabi, tapi kita nak botak sendiri, okey, tak ada masalah. Botak tu tidak menjadi larangan di dalam syarak, kecuali untuk orang perempuan. Sengaja pendekkan rambut dan botak licinkan rambut untuk orang perempuan tanpa sebarang masalah, hukum dia dosa. Tapi ada kutu banyak sangat, ada lebih kurang 13,000 kutu. Doktor kata ni ubat apa pun tak lepas ni, kena botak kepala hang, kita kena rawat daripada bawah. Okey. Kepala terbakar, rambut dia semua terbakar tu. Jadi rambut tu dicukur, pihak hospital tu dia balut dia nak sampai naik balik. Sebarang berisu-isu melibatkan keselamatan atau benda-benda yang melibatkan nyawa dan sebagainya, dia botak tak apa. Dia kena kanser wala'iyahzubillah, dia pergi kemo, rambut gugur dan sebagainya. Itu di luar daripada pegangan syarak, tak apa, syarak tak marah, Islam tak kata apa. Tapi saja-saja buat style macam lelaki dilarang di dalam syarak. Sengaja potong rambut macam pengki, rapat macam tu, kalau boleh orang perempuan dia biarlah rambut dia tu macam perempuan. Kami lelaki boleh simpan rambut panjang Ustaz? Boleh. Nabi ada 3 rambut, satu sampai sini, satu sampai sini tengkok, satu sampai ke bahu. Ada 3 peringkat rambut Nabi SAW. Kita nak simpan rambut panjang sikit, boleh. Jangan sampai orang ingat kita perempuan. Orang tengok pada belakang, ni macam awet ke? Dia bapa awet, awet ke bapa awet? Sekali-kali belakang tengok misai, galak ya. Tapi rambut panjang nampak macam marka. Tak boleh, kerana dia mengaburi pihak lawan. Orang tak tahu ini lelaki ke perempuan, perempuan ke lelaki, lelaki ke perempuan, perempuannya lelaki. Maka jangan simpan rambut macam tu. Perempuan lagi lah, dia memang tak boleh tunjuk dah, dia kena pakai tudung. Warnakan rambut putih dengan warna merah ataupun kuning. Yang ni pakai inai. Boleh warna rambut kita, walaupun tak beruban lagi, kita saja buat style kalau merah bubuk inai, dia jadi macam oren tak oren macam tu, jadi macam kuning tak kuning macam style ke tu, boleh, tak ada masalah. Cuma dilarang color hitam saja. Color lain boleh bu. Pastikan color yang kita bu dia boleh serap masuk di dalam kepala. Ada beberapa produk dalam pasaran yang saya difahamkan dia inai yang ada chemical yang dia tak ganggu, dia tak jadi selaput dia rambut untuk dia kena dekat kepala. Jadi kita boleh carilah mana-mana produk yang boleh color rambut yang dia versi inai yang tak ganggu, ada dalam pasaran. Perempuan sudah kahwin memakai inai pada kedua tangan dan kakinya. Dah kahwin boleh pakai. Orang lelaki kita panggil ini sebagai tahmirul asabi', memerahkan jari. Saya abang kat tuan-tuan kena pahit sikit lah, kena bersedia menerima benda ni. Apa dia Ustaz? Memerahkan jari. Untuk orang lelaki hukum dia haram, walaupun 3 jari masa kenduri kahwin.
Saya ulang sekali lagi. Memerahkan jari untuk orang lelaki, walaupun 3 jari, 1 jari, berapa jari, hukum dia haram. Kerana dia adalah min zinatil mar'ah, kerana dia adalah sebahagian daripada perhiasan orang perempuan. Maka orang lelaki tak payah merahkan jari dia. Orang lelaki biar saja. Orang perempuan buat 5, orang lelaki buat 3. Tak payah buat 3 tu. Memang hang dah jadi hebat dah. Tak payah buh. Biar orang perempuan je buh. Makruh cukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Ni rambut dia. Sini ada rambut, sini licin. Bukan pendek lah, bukan pendek macam ni, licin sampai nampak kulit. Hukum dia makruh. Tahu Mr. T? Mr. T orang dulu tahu lah. Budak-budak tak kenal Mr. T nya. Mr. T pun tak tahu jadi apa, arwah dah apa tak tahu, balong duduk rumah dah tak tahu. Lama tak dekat cerita. Dia rambut dia gitu lah. Rambut tu makruh hukum dia. Qazak, orang panggil dalam Arab sebagai qazak. Nipih tak apa, jangan cukur. Ataupun macam Jet Li, sini tak ada rambut, belakang ada rambut, dia licin di sini je, itu juga makruh. Ataupun separuh ada rambut, separuh tak ada rambut, tu bengong nama dia. Dia mesti tak apa betul otak dia. Yang pergi potong rambut macam mana? Bukan ustaz, saya pergi kedai, saya potong, tengah-tengah saya potong, kawan hak potong tu meninggal. Tu lain lah cerita kan. Lepas tu kena pergi kedai lah, semua pergi kedai lain pula, pergi kedai sebelah dengan kepala-kepala separuh tu, dengan dia tu hak buat barber punya plastik tu pun tak buka, pergi lain. Itu lain. Sengaja buat, hukum dia makruh. Kalau dengan niat meniru orang kafir, itu dosa pula. Mencabut uban, ada uban, cabut, hukum dia makruh. Biar uban tu di kepala. Dan mencabut janggut dan termasuk dalam mencukur. Saya bagi tahu kat tuan lah, kita nama kata orang Islam ni, lelaki kalau boleh adalah simpan janggut sikit, sebahagian daripada sunnah. Kami tak maulah simpan banyak macam ustaz. Tak suruh pun simpan, dah hampa simpan pun takkan naik ni, hampa tidak buat teruk. Hampa tak naik lah. Nak naik 4 tu pun jenuh hampa. Aku tak buat jen 786, ku atas memang banyak ya. Orang lain bagi ada lah sikit, tak ada lah janggut macam Syekh Maulana mana memang Pakistan ni ulama, tak apa. Sikit ada pun sebahagian daripada, bukan sunnah Nabi tau, sunnah para Anbiya alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam balik daripada munajat selama 40 hari, didapati kaum Bani Israel telah menyimpang daripada akidah dan ambil seekor lembu, ambil gelang-gelang emas yang muslimat Bani Israel, Samiri dia lebong, dia pandai buat macam zikir, bukan keluar suara, dia buat lubang kat depan tu sikit, lubang kat belakang ni, jadi bila main angin ni jadi macam bersiul gitu. Dia kata hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, inilah Tuhan apa dengan Tuhan Musa. Tapi Musa tu dia tak tahu, dia pergi cari Tuhan ada sini, pakat sembah. Nabi Harun kata, hamba jangan buat macam ni, Tuhan kita Allah. Ni apa orang ni merepek, ni apa buat? Samiri kata, jangan buat pasal Nabi Harun. Buat pasal kami akan pecah belahkan kesatuan di kalangan kita, bagi semua jadi puak-puak. Hang hati-hati. Nabi Harun pun jadi macam bila Nabi Musa main, Nabi Musa tengok Nabi Harun yang aku wakilkan suruh jaga dia sampai rosak akidah ni, dia buat apa? Dia pegang janggut dengan dia pegang rambut. Qala ya bana la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibu aku,
jangan kamu genggam rambut dan janggut aku. Maknanya Nabi Musa, dia punya geram, dia pegang rambut Nabi Musa, dia pegang rambut Nabi Harun dengan janggut Nabi Musa, dia goyang. Dia tahu, pasal ni sebab apa? Jangan buat macam ni kat aku. Dalil kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman, bila dia lalu dekat kawasan kubur, dia akan menangis sehingga semua janggut dia jadi basah. Orang tanya kat dia, sebab apa hang nangis? Cerita-cerita neraka hang tak menangis, cerita kubur hang menangis teruk sangat, sebab apa? Dia kata kubur ni stesen pertama. Kalau bagus, bagus kita. Kalau kita sangkut di kubur, sangkut sampai bila-bila. Maknanya dia orang yang ada janggut dan menangis sehingga basah janggut dia. Banyaklah kalau nak abang dalil pasal janggut ni. Cerita dia senang tuan-tuan, bagilah ada sikit, janganlah tebal semua bagi tak ada. Sekian dimaklumkan. Berjalan dengan satu kasut atau selipar dan memakai selipar sambil berdiri. Muqaddimah Hadramiyah. Makruh berjalan dengan satu kasut. Contoh tuan-tuan pergi masjid Balpan, kasut tuan-tuan ada dekat sini separuh, satu lagi tak ada. Depa pakai bitandah, lepas tu depa pakai kat tanah gitu. Jadi kita nak cari kasut kita sebelah kiri, apa kita buat? Jangan pakai kasut kita tu jalan cari kasut. Makruh buat begitu. Buang satu selipar tu, cari dapat baru pakai. Jangan berjalan dengan satu kasut. Itu tanda kata macam orang tu tak sempurna lah. Tak sempurna tu bahasa sopan lah. Bahasa elok sikit, dia macam din berambui gitu. Jadi dia bawa brus jamban batai kepala, piring estro duk using belakang tu macam tu. Habis. Kelebihan bermiswak, selalu bermiswak akan memudahkan roh keluar ketika sakaratul maut. Itu kata i'anah talibin. Roh mudah dengan kita dapat mudah mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan begitu juga dengan mudahkan untuk kita untuk mengucap dua kalimah syahadah. Keadaan minyak wangi, sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi baunya kuat. Bagi perempuan pula sunat kuat warna tetapi tidak kuat baunya. Orang lelaki dia pakai minyak yang wangi, tak kuat warna. Warna dia tak terlalu terang tapi bau dia terlalu kuat. Orang perempuan pakai minyak wangi yang bau dia kurang, tak terlalu kuat sangat bau dia. Jangan pakai terlalu wangi sangat. Jadi orang perempuan tak boleh pakai kat minyak wangi. Boleh kalau orang main dekat dia, orang tak bau busuk badan dia, berpeluh pukul 2, pukul 3 walaupun duduk di aircon, jadi berpeluh. Bila orang main dekat, dia tak bau. Tapi kita kalau pakai minyak wangi je tu. Tuan-tuan pernah lalu lah dekat geng-geng kilang hak tunggu kat tepi bus stop kat traffic light tu. Hak tu kita duduk di traffic light sini, depa duduk di situ. Sini traffic light dah bau lah. Punyalah kuat dia pakai minyak wangi tu. Kadang sepanjang jalan lift tu tak ada orang tapi masuk bau wangi lah. Kuntilanak apa? Bukan kuntilanak, dia turun keluar punya banyak. Dia bukan spray kan. Dia kira ambil botol, patah dua macam ice pop, tuang atas kepadaan tu. Wangi sangat. Jangan terlalu wangi. Boleh pakai, jangan pakai sehingga semerbak-merbak sampai orang dua kali tengok. Di tempat kerja kita, bila kita masuk je, semua orang bau wangi, aircon pula untuk cari kita. Itu bila kita dah ada suami ke, tak ada suami ke, kita elakkan pakai minyak wangi yang terlalu kuat sangat. Bagi siapa? Bagi orang perempuan. Jadi insyaAllah pada siri akan datang kita akan tengok rukun wudu. Mas Abirah bab istinja lah apa semua. Nanti kita masuk dalam hukum-hukum berwudu. Masalah. Baik, ada soalan?
pakai di tempat yang orang boleh tengok biasa. Kawasan tangan ni orang boleh tengok tak? Boleh tengok, tak dosa. Kerana pergelangan tangan ni dia bukan aurat, jadi boleh pakai. Tapi syarat dia jangan sampai menarik perhatian orang. Jadi macam ukiran terlalu melampau sangat, pengantin pun biasa ya, hak iring pengantin tu lebih daripada orang lain lagi. Jadi boleh pakai sekadar dia merahkan, jangan terlalu sampai menarik perhatian orang dengan ukiran-ukiran yang macam melampau sikit lah. Biasa ketika kenduri kahwin lah, semua semangat sangat kan, macam tu. Lain soalan? Atau tak kena mengena dengan bab kita, bab lain kaitan semayang ke apa ke? Ustaz Azri bilang 17 seketika. Bulan ni ada satu ceramah kuliah subuh pada 17 hari bulan, Sabtu minggu yang ketiga. Jadi oleh Al-Fadhil Ustaz Hazri Al-Bindani. Dia ada slot khas di Radio IKIM satu ketika dulu lah, tak pasti sekarang dah tak tahu. Sekarang dia bertugas di KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, bahagian unit untuk pendidikan Islam ni lah. Untuk maksudnya dia jaga pendidikan Islam dan bahasa Arab sekolah menengah seluruh Malaysia. Macam tu dia punya jawatan dia, tahap dia tu lah. Jadi dia akan main kuliah subuh dekat kita. Kuliah maghrib 17 itu, kuliah maghrib Sabtu ketiga. Ahad ketiga kuliah subuh saya, insyaAllah. Kita pakai kitab La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jadi dua-dua kuliah ni setakat hari ni tak ada siapa-siapa yang kata nak buat kenduri ke, nak buat tahlil ke, nak sponsor nasi lemak ke, nak sponsor nasi paprik ke, nasi pataya ke. Tak ada lagi. Ustaz, saya rasa saya nak buat lah, teringat ke arwah ayah saya, buat kenduri sikit, doa kebaikan untuk arwah mak saya, mak mentua saya. Boleh, kita abang awal, nanti kita minta penceramah tu. Tapi saya abang dekat tuan-tuan satu lagi nah, kadang-kadang ramai juga orang yang mesej minta kita tolong ngaji Yasin dan sebagainya untuk arwah mak dan ayah. Saya abang kat tuan-tuan, polisi kita di surau kita ni ialah orang yang nak minta kita mengaji dekat mak dan ayah dia. Kalau boleh dia ada lah di surau pada hari Khamis malam Jumaat tu. Kalau bahasa kasar macam tak syok pula hang wakil, tapi hang tak ada. Kita tanya, ni ayah siapa? Ni mak siapa? Tak tahu siapa punya mak, siapa punya ayah. Ni kita nak mengaji kat mak saya nak mengaji. Boleh buat, tapi saya nak main, saya sangkut jam. Itu di luar kemampuan kita. Tapi saya tak boleh main hari ni. Tapi insyaAllah lah, saya beritahu ada isteri saya akan main. Kurang-kurang ada seorang tunjuk muka. Paling tak ada pun adalah sesiapa daripada family. Kerana waladun salihun yad'u lahu, antara amalan yang tak ada hijab sampai adalah doa seorang anak kepada kedua ibu dan ayah dia. Orang ni doa sampai juga, tapi dia tu yang lebih aula dan utama. Kalau boleh dia ada, nampaklah kesubuhan sikit kita nak mengaji kat mak ayah kita, kita ada di situ. Jadi kita pun boleh beritahu, malam ni abang kita ni dia berhajat, kita sama-sama doa. Jadi dia pun doa, kita pun doa. Jadi syok lah sikit. Jadi macam kalau bahasa kasar,
Kalau bahasa juahnya, kami pula kena teruk. Padahal tu mak macam tu lah. Bahasa juah sikit lah. Kalau dia ada urusan di luar, sakit, tak sihat dan sebagainya, itu kita maafkan lah. Kalau boleh, kita ada. Tak ada, kita wakil siapa-siapa lah. Pakcik kita ke, mak-mak kita ke, cina mak kita ke, peri mak kita ke, dia mai, kurang-kurang kita adalah satu wakil di surau. Dan nombor dua, saya mohon juga tuan-tuan, kalau ada makluman kuliah-kuliah setakat ni yang kita duk main ni, saya ucap terima kasih sangat pada tuan-tuan. Adalah juga orang, cuma kadang-kadang bila hari kerja, ustaz tu main, permulaan tu tak apa ada orang lah. Ialah semua baru balik maghrib, ada 2-3 orang. Lepas tu dekat-dekat isyak tu pun ada orang. Jadi saya minta, kalau boleh, kalau ada hari ceramah siapa-siapa pun, tuan-tuan tengok, kalau boleh adjust awal. Kalau kita sampai awal, mandi cepat-cepat. Kalau kita ada maghrib sama-sama tu, mungkinlah penceramah tu dia seronok lah sikit, ada orang ramai. Kena 3-4 orang, jadi dia pun jadi macam bengong juga lah. Dia macam cakap pun tak semangat tu. Kalau ramai Bayu Tiara ni macam ni lah, ramai lah tuan-tuan, okey lah. Dia pun tahu lah sekarang kita tak lah expect crowd macam Ustaz Kazim apa, tak ada lah. Ni korang muka selalu duk main lah. Tuan-tuan ni pun muka ada muka lain nak main pun. Ceramah apa pun muka kita baik-baik kan. Jadi kalau boleh, kita cubalah petik-petik jiran-jiran ke, kawan ke, flat tingkat berapa ke, flat sebelah ke apa ke. Kalau boleh seorang bawa seorang main. Tuan-tuan ada lebih kurang 2-30 orang. Kalau seorang bawa seorang, kita ada lah 60 orang. Jadi seronok lah sikit. Kalau semua turun ni tuan-tuan, kalau semua turun, tahu macam apa? Macam malam sambutan raya tu. Itulah kemampuan Bayu Tiara tu. Sebenarnya larang nak bawa kambing tiap-tiap hari kuliah. Mampu je tuan-tuan. Jadi kambing sekali-sekala kita buat lah. Sekali-sekala kita buat kumbang lah pula kan. Jadi itu kekuatan sebenar. Kalau semua turun, itu level kita lah. Kalau kita boleh pujuk kawan-kawan kita, kawan-kawan yang jarang main, kita bawa dia main, dia pun seronok duduk di majlis saja, sembang-sembang sama-sama kita lah. Macam tu. Okey, itu saja yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Esok kuliah subuh saya di Masjid Bayan Baru, dan malam di Masjid Kongsi Balik Pulau nanti. Baca Isyak ya. Lepas Isyak tu baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.